Jumlah 10 gol dan 2 bantuan dalam saingan Liga Super, sudah cukup untuk menjulang nama penyerang petaling jaya City FC, Darren Lock, sebagai penjaring terbanyak tanah air. Tidak cukup dengan itu, sumbangan dan kehadirannya dalam pasukan juga berjaya menarik minat penyokong bola sepak tempatan, apabila dia jarang mengecewakan setiap kali beraksi di atas padang. Selain itu, prestasi membanggakan musim ini juga membolehkannya diturunkan dengan lebih kerap bersama skuad Harimau Malaya, dengan ketua jurulatih, Kim Pan Gon meletakkan kepercayaan penuh terhadapnya. Namun, masa depannya bersama The Phoenix mula dipersoalkan apabila kuat khabar angin bertiup di media sosial yang mengaitkan pemain kacukan England Malaysia itu dengan penghijrahan keluar. Berita itu dikuatkan dengan perkongsian daripada isterinya menerusi Facebook yang mengatakan mereka sekeluarga sedang mencari kediaman baharu di Sabah. Perkara itu seakan-akan cukup untuk mengesahkan ura-ura itu dengan dia dilihat sudah memilih skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee sebagai destinasi baharunya. Bagaimanapun, semua pihak masih memilih untuk mengunci mulut, lebih-lebih lagi pihak pengurusan Sang Badak yang ketika ini masih memberi sepenuh perhatian terhadap saingan Piala Malaysia. Baru-baru ini, timbul satu lagi khabar angin yang mengatakan Selangor FC pula berminat untuk mendapatkan khidmat pemain berusia 31 tahun itu dalam usaha mereka menambah baik jentera serangan. Berita itu dilihat berjaya mendatangkan sedikit kegembiraan kepada penyokong gergasi merah selepas prestasi penyerang import, Harrison Kane dipersoalkan sepanjang musim. Persoalannya, apakah kualiti dan kemampuan yang dimiliki Darren Lock sehingga beberapa pasukan Liga Super mula bertarik tali untuk membawanya masuk ketika jendela perpindahan akan datang. Faktor pertama, kuota pemain tempatan, seperti yang dibincangkan awal tadi, 10 jaringan yang disumbang tonggak The Phoenix itu sudah memadai untuknya membawa pulang anugerah penjaring terbanyak tempatan. Ciri-ciri itu dilihat sebagai salah satu elemen utama di sebalik minat yang ditunjukkan beberapa kelab Liga Malaysia ketika membincangkan mengenai kebolehan Darren Lock. Meskipun pihak Liga Bola Sepak Malaysia (MFL) sudah mengumumkan sebanyak 9 kuota import bakal diperkenalkan musim depan, mereka pastinya lebih berminat untuk memperkukuhkan posisi lain dengan wajah-wajah import. Selain itu, status kewarganegaraan Darren Lock juga pastinya tidak menyukarkan proses pendaftaran pemain, lebih-lebih lagi apabila dia sudah bergelar pemain tempatan sejak 2016. Bagi Selangor FC, kegoyahan di benteng pertahanan semestinya mahu diperkukuhkan dengan pemain import yang mempunyai struktur fizikal tegap dan mampu menyekat serangan lawan. Sabah FC yang juga dikaitkan dengan Darren Lock juga pastinya tidak mahu mensia-siakan kuota itu apabila mereka mula berhasrat untuk mendapatkan pemain tengah untuk digandingkan bersama seorang lagi import, Pak Teh Su. Kedua, menambah baik jentera serangan. Perubahan struktur Liga Super bakal menyaksikan sebanyak 16 pasukan berentap, sekaligus meningkatkan jumlah perlawanan kepada 30 berbanding 22 ketika ini. Format baharu itu semestinya menambah beban kepada barisan pemain yang terpaksa mengerah keringat sepanjang musim sekiranya berhasrat untuk mencabar mahkota milik Johor Darul Takzim (JDT). Oleh itu, setiap pasukan pasti mahu menambah kualiti dan kuantiti tonggak di setiap posisi, dengan penyerang pastinya tidak terkecuali untuk ditambah baik. Jendela perpindahan yang bakal dibuka hujung tahun ini seharusnya menjadi tumpuan pihak pengurusan untuk membawa masuk wajah baharu dalam usaha mencerahkan peluang pasukan tersendiri. Skuad gergasi merah pastinya meletakkan jentera serangan sebagai agenda utama selepas mereka gagal untuk mencari seseorang yang mampu meringankan tanggungjawab yang dipikul Kane. Bagi Sabah pula, ketandusan penyerang juga pastinya mendesak pihak pengurusan untuk tidak teragak-agak untuk membawa masuk penyerang prolifik dalam usaha menggantikan Jose Embalo. Jadi, Darren dilihat sebagai satu pilihan tepat buat mana-mana pasukan selepas kemampuannya di hadapan pintu gol sudah terbukti dalam kesemua 20 aksi Liga Super musim ini. Namun, persoalannya, mampukah bekas pemain Terengganu FC dan Johor Darul Takzim itu berpuas hati dengan status pemain simpanan selepas dia kerap beraksi sepanjang 90 minit permainan?
Ketiga, gaji pemain tempatan. Berdasarkan laman sesawang transfer market, kontrak Darren Lock bersama skuad The Phoenix bakal ditamatkan hujung musim ini selepas hampir 2 musim menabur bakti bersama pasukan itu. Oleh itu, ia membuka pintu yang lebih luas kepada beberapa pasukan Liga Malaysia lain apabila mereka tidak perlu membayar wang pampasan kepada pasukan tersebut ketika jendela perpindahan. Bagaimanapun, sekiranya pasukan tersebut menunjukkan minat terhadap Darren, rundingan mengenai permintaan gaji pastinya tidak membebankan berbanding pemain import. Umum mengetahui bahawa kelab-kelab Liga Malaysia pernah terjerat dengan isu tunggakan bayaran bulanan, seperti Melaka United dan Sarawak United yang dibintangi pemain import. Perkara itu pasti berlaku atas kegagalan pihak pengurusan masing-masing untuk mengenal pasti struktur kewangan tersendiri, sehingga terpaksa menangguhkan pembayaran gaji. Selain Selangor FC, JDT juga dilihat tidak mempunyai masalah untuk membayar gaji pemain apabila mereka mempunyai pelaburan besar dan sumber kewangan yang kukuh. Namun, mereka pastinya tidak mahu terus menanggung bebanan besar itu dan status Darren Lock sebagai pemain tempatan pasti membolehkan Sabah FC, JDT dan Selangor FC menyambar khidmatnya musim depan. Keempat, pengalaman dan usia. Sejak mendapat panggilan pertamanya bersama skuad kebangsaan pada 2016, Darren Lock berjaya mengukuhkan namanya dalam pasukan, selepas dia tampil dalam 14 perlawanan antarabangsa. Tidak cukup dengan itu, kemampuannya turut diselahkan bersama skuad Harimau Malaya apabila dia berjaya menjaringkan 2 gol walaupun peluangnya sedikit terbatas. Pencapaian itu dilihat sebagai salah satu sebab utama, di sebalik minat yang ditunjukkan, dengan pengendali pasukan masing-masing pasti mahu pengalaman berharga tersebut dicurahkan. Walaupun perkara itu tidaklah memberi kesan besar terhadap kemampuan dan sumbangannya dalam sesebuah pasukan, kehadirannya dalam bilik persalinan pasti membawa perubahan ketara. Bagi Selangor FC, lambakan pemain muda pasti memerlukan sentuhan seorang pemain senior, dan tanggungjawab itu musim ini diletakkan di bahu kapten pasukan, Brendan Gunn. Perkara itu serba sedikit menyekat peningkatan bakat baharu apabila mereka gagal untuk menyesuaikan diri, sekaligus merencatkan keserasian yang cuba dibina. Oleh itu, sekiranya Darren Lock berjaya dipikat ketika jendela perpindahan akan datang, Selangor FC pasti berjaya melangkah ke tahap seterusnya dengan satu figur kepimpinan berkualiti. Kelima, gandingan bersama rakan sepasukan. Sekiranya diteliti, skuad Harimau Selatan, mereka dibanjiri pemain tempatan seperti Arif Aiman Hanapi dan Safawi Rashid yang juga merupakan tonggak JDT dan pasukan kebangsaan. Cuma, jika diukur menerusi sentimen peribadi, amat jarang pemain menyertai semula bekas pasukan, jadi untuk menyaksikan Darren kembali ke pangkuan JDT dilihat agak tipis berbanding Sabah dan Selangor. Bagi Sabah FC pula, beberapa pemain, seperti Badrul Bakhtiar dan Airul Fahmi Mat merupakan bekas tonggak skuad kebangsaan satu ketika dahulu. Perkara itu pasti menjadi satu kelebihan buat Darren Lock apabila dia tidak perlu gusar untuk memahami gaya permainan masing-masing selepas pernah bergandingan di peringkat antarabangsa. Selain itu, ketua jurulatih pasukan masing-masing juga perlu menggunakan kesempatan tersebut dengan keserasian yang pernah dicipta mampu menyuntik perubahan. Oleh itu, sekiranya Darren diberi pilihan untuk mencari angin baharu dalam kariernya, dia tidak perlu bimbang dengan kesukaran untuk mencari keserasian apabila mereka pernah beraksi bersama-sama.